Ki. Ada kat sini. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Allah. Ya, Allah. Ustaz. Lama nak jumpa kan. Sejak PKP ni semua duduk dalam rumah ni kan. Itulah Ustaz. Apa cerita? Macam ni yang saya Ustaz. Kan, Iman okey Iman. Iman setakat ni okey lah Ustaz. Alhamdulillah. Kan. Cantik. Baju dulu Ki. Tengok Ustaz, ini baju vintage ni. Ya ke vintage? Ya. Saya dapat dekat seller baik ni Ustaz. Ya ke? Ya, ini vintage ni tahun 80-an 90-an ni, original vintage tau. Cuba tengok tag dulu, tengok vintage tak vintage kan. Boleh, tak ada masalah. Tengok vintage. Tengok tag Ustaz. Ki, ini rasanya macam bukan vintage ni Ki. Ish, takkan Ustaz. Ya. Ini saya beli dekat seller yang boleh Nanti- dipercayai ni. Nanti kau bawa dulu pergi tempat member kau kan. Kan. Dekat mana Ustaz? Atas bandar kan. Atas bandar. Kat Kuang kan. Boleh Tengok, boleh. dia boleh, maksudnya dia boleh tengok lah kan. Barang vintage ke tak barang vintage. Tapi baju ni Ustaz, saya cakap memang saya dapat ni original vintage ni orang kata ni. Tapi rasa kau bukan ni babe. Dah kena crunch ni. Ya Ustaz, tak apa kita pergi dulu kedai atas bandar. Nanti bawa dulu. Okey, baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita bawa. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないで Assalamualaikum. So dah episod yang ketiga dah saya. So hari ni kita nak bagi tahu beberapa sikit isu pasal macam mana cara kita nak kenal barang-barang Adidas tu lah. Kena pula tadi ada beberapa orang kata beberapa konflik lah kan yang terjadi kat kedai saya ni antara rakan saya dan juga kawan dia lah tentang untuk orang kata untuk defend kan sama ada baju tu dia tu Adidas vintage ataupun Adidas baru. Jadi dalam video kali ni saya nak bagi tahu macam mana cara kita nak tackle barang tu made in mana ataupun keluaran tahun bila dan semua info-info ataupun cara-cara kita nak mengenal pasti tu saya akan bagi tahu dalam video yang saya akan cerita ni. So semoga korang dapat terhibur dan dapat apa yang saya cuba nak sampaikan buat masuk korang punya ruang-ruang information lah. Jadi jangan lupa like dan subscribe saya punya YouTube channel Atas Bandar dan insyaAllah video ini mungkin akan memberi satu kesan yang positif untuk korang. Alright, ni keluaran plain dan color warna maroon, warna-warna merah hati lah kan. Okey, yang ni punya keluaran daripada jaket plain yang saya tunjuk warna biru tu. Okey, yang ni lagi awal lah sikit daripada dia sebab tengok kalau bos tengok dia punya tag, bos tengok font dia tak berapa kemas, macam orang kata finishing pun tak cantik lah kan, betul tak? So ini barang yang keluar awal lagi daripada jaket saya tunjuk warna biru tadi. Okey, sebab zaman dulu kita tak ada apa-apa yang boleh follow untuk sistem tau. Sistem dia tak ada sistematik lah senang kata. So bila macam zaman sekarang ni, once dah tahu kita nak buat logo sekian-sekian macam ni, kita akan ada mesin, kita akan ada software something lah yang untuk savekan kita punya font sekian-sekian. So bila dia keluarkan benda yang sama dan nampak macam moden. Okay, so yang ni tahun-tahun awal lah. Okay, tengok ini saiz 1. Saiz 1 Okay, yang ni tag ni directly dia memang akan tulis Made in West Germany dekat bahagian belakang ni dan bukan belah dalam-dalam. Okay bos, kita tengok. Nampak? Ini lagi awal lah. So macam ni punya item 2 kain lah 55 plus 45. Okay, so ini dia bagi tahu, nampak? Nak basuh berapa darjah Celsius ke berapa darjah ke max darjah Celsius yang sesuai untuk basuh jaket ni. Dan seterusnya bos tengok, ini yang saya kata dia akan tulis Made in West Germany. Ingat, bukan barang yang tak ada tulis West Germany kita cakap dia West Germany tapi sifat-sifat tak sama, itu salah. Dia kalau West Germany dia memang akan tulis Made in West Germany. Kalau kata dia tak tulis Made in West Germany tapi tengok daripada segi sifat dan keluaran zip-zip semua ni, itu tahun-tahun dulu kebarang kalian lah dia akan West Germany. Kalau dia tak ada tulis, benda tu bukan West Germany walaupun dia ada tulis BRD macam Japan punya keluaran. Okey, dan seterusnya macam biasa kita tengok dia punya zip, betul? Zip opti. Zip opti bos tengok ni stripe dia lagi jelas, betul? Nampak tak urat-urat dalam dia lain? Kasar lah, senang kata urat dalam dia kasar. Dan dia punya colour lah macam biasa bos tengok, luar dan dalam, 2 colour yang beza, betul? Jelas? So ini keluaran plain warna maroon. Warna ni pun susah nak jumpa lah sekarang ni. Bila design macam ni, warna macam ni susah nak jumpa. Dan saya nak tunjuk lepas ni kegilaan player-player Adidas vintage
bagi item made in West Germany. Saya tunjuk. Okey. Ini dia saya cakap warna kegilaan dan label kegilaan untuk Adidas Vintage punya player. Alright. Bila setengah-setengah orang dia tak beberapa tahu history, dia takkan beraninya pakai baju Adidas yang tak ada logo. Takkan berani sebab dia orang tak yakin barang ni bukan barang Adidas. Tapi ingat, kalau korang dah tahu history, benda macam ni lah yang jadi kegilaan korang, yang korang nak cari. Sebab barang ni barang tua, barang lama. Okay, so ni warna Adidas Vintage Malaysia warna kita lah, kuning hitam Ini barang yang gila-gila padu. Dia nak ke oren, dia nak ke kuning. Kadang-kadang orang panggil macam warna-warna mangga. Okay, untuk item Adidas Vintage Made West Germany ni, bos tengok label dia. Label dia sama yang saya tunjuk dengan warna maroon tadi tak? Tapi font dia tetap ada perbezaan, betul? Font dia tetap ada perbezaan dengan tadi. So macam-macam tahun keluaran lah bagi saya. Kalau untuk item ni sama juga, dia akan tulis. Tengok ni antara nama-nama, saya boleh kata dia punya, mungkin saya tak berapa ingat dah. Mungkin dia punya designer. Mungkin dia punya designer untuk item ni, ataupun dia punya idol lah. Dia punya endorsement untuk player-player something lah. Siapa nama George Swan ni. Okay, dia akan tulis lah Made in West Germany kat sini, betul tak? Banyak keluaran tag ni. Kat depan, dekat belakang dia tulis Made in. So bila tengok Made in West Germany, jangan risau, jangan takut. Inilah barang paling-paling padu punya dalam Adidas Vintage Malaysia jacket, ataupun Adidas Vintage punya pakaian used clothing lah. Okay, macam biasa zip opti. Bila barang-barang macam ni, kalau ada jumpa zip yang tak calar lagi kepalanya, itu memang terbaik punya item lah. Sebab condition yang terbaik. So, dan seterusnya bos tengok dia punya stripe. Nampak tak? Bila warna macam-macam colour masuk, kan banyak design, nampak? Kan banyak dia punya stripe, urat dalam ni. Nampak jelas dia perbezaan tu. Inilah yang korang kena check lah sebelum nak beli barang-barang ni. Dan macam biasa saya cakap, colour betul. Luar dan dalam beza. Dan untuk item West Germany, Yugoslavia ataupun France, material akan lembut. Cotton dia akan lembut sebab dia campur 2-3 kain. Bukan Japan 100% cotton, tebal. Okay. Yang ni barang, ya Allah, memang menjadi kegilaan lah. Sekarang ni harga mungkin mencecah lebih kurang 3,000 ke 4,000 untuk item Adidas Vintage West Germany ni. Keluaran tahun 70s, okay? Tahun 70-an untuk item ni bos. Made in West Germany. Dan kenapa harga tu boleh jadi mahal, kita boleh cerita sebab satu lagi, negara pun dah tak ada. So barang ni dapat kita jumpa sampai zaman sekarang ni, zaman 2000 tu tak. Dan barang ni juga kebarangkalian masa player-player Malaysia kita semua pakai jaket ni. Jaket Adidas Vintage West Germany ni, kiranya daripada luar dia import ataupun dia dah buat finishing kat luar, and then dia hantar kat Adidas Malaysia untuk jual, untuk pakai. Jangan inilah yang awak nampak pengadil pakai, player-player bola contohnya yang terkenal lah kan, Arwah Mortadari. So design plain yang kosong macam ni, tak ada logo, warna Malaysia. Ini dia barang yang gila-gila lah kalau dalam play Adidas Vintage Malaysia. Alright, so seterusnya kita tunjuk barang Yugoslavia pula, seangkatan macam West Germany punya item. Okay gang, so ini Adidas Vintage jacket made in Yugoslavia. So Yugoslavia ni dia terkenal, kalau dalam pakaian-pakaian Adidas Vintage ni ataupun aksesori, dia terkenal dengan keluaran bag. Keluaran bag Yugoslavia ni memang laris lah kalau dekat Malaysia ni. Sebab bag ni ada beberapa fighting label yang orang kata hangat lah, Yugoslavia ataupun design by Peter Black. Ada juga keluaran Japan, keluaran France. So tapi Yugoslavia ni memang kebanyakannya keluar untuk bag, dan bag dia semua memang padu-padu cantik-cantik. So ini jaket. Okay, jaket Yugoslavia ni, nak tengok perbezaan West Germany dan Yugoslavia, mostly dia nampak beza pada stripe, kepala zip dan juga tagging. Untuk dia punya keluaran tulang yang saya cakap ada 2 tulang ni, West Germany pun ada juga, betul tak? Warna biru saya tunjuk tadi. Sebab yang ni Yugoslavia punya. Okey, yang pertama kita nak tunjuk dia punya, kita tengok dia punya tagging lah. Alright bos, ini dia punya tagging tagging Yugoslavia kebanyakannya macam ni. Mostly kita akan jumpa macam ni sebiji. Dia cuma ada perbezaan dekat belakang tag, sama ada junior ataupun main punya keluaran lah. So yang ni dia akan bagi tahu lah material kain berapa, standard lah. So font pun dah ada, tapi still tak ada logo lagi lah dekat jaket ni. Dan kedua, bos tengok kat bahagian belakang, kat sini dia akan tulis Made in Yugoslavia, betul?
Alright, kalau dah tengok terang-terang jumpa kat sini, dah jangan risau dah. Barang yang kita jumpa tu barang yang terpadu. Okey. Dan seterusnya kita tengok lah. Saya cakap dia punya kepala zip. Okey, untuk Yugoslavia dia akan guna zip brand nama Mega. Nama Mega untuk brand zip ni. So brand zip Mega ni dia ada banyak design. So ini antara salah satu untuk design Mega. Dan kedua, ketiga lah untuk nak tengok di tag, bos tengok dia punya stripe. Okey, dia punya urat lebih kurang macam West Germany, tapi membezakan Yugoslavia ni, kalau bos perasan, dekat dia punya stripe ni dia akan ada satu jahitan kasar, jahitan mati. Bos tengok. Kalau warna oranye bos akan nampak sebab tulisan jahitan mati ni warna putih macam ni warna biru dia punya jahitan mati. Berbanding dengan West Germany dan Yugoslavia, dia lain. Memang akan nampak benang penamat untuk stripe ni, benang kasar ni memang akan nampak kalau dekat Yugoslavia ni keluaran. Okey, dan seterusnya still lagi sama. Dia punya color luar dan dalam beza Bos tengok ni luar, bos tengok ni color dalam. Beza, sama macam West Germany. Sebab apa? Material campur. Okey. So inilah warna yang menjadi kegilaan juga. Dan kita pun boleh kata tribute to Malaysia punya player akan ada pakai juga warna kuning hitam, kuning biru dan juga warna oranye hitam. Jadi untuk item ni bos, dia punya keluaran famous lah. Color ni lah untuk keluaran color Japan lah, kain sabuk warna biru kuning. Memang padu gila dan ini pun menjadi kegilaan lah. Sebab apa? Bukan antara fight daripada segi color, fight daripada segi dia punya tahun keluaran lah. Tahun keluaran untuk item West Germany, Yugoslavia ni yang tag saya tunjuk ni tahun 70-an, 70s punya item. Okey. Dan seterusnya saya akan tunjuk item daripada Made in France yang kita selalu panggil Ventec, tag biru tu. Okay, seterusnya yang saya cakap tag Ventec ini item daripada keluaran Made in France. Okay, untuk item ni bos tengok dia punya logo lain sikit. Dia punya logo lain sebab apa yang saya sempat baca, saya sempat tengok ataupun saya sempat Ricky lah dekat kawan-kawan luar negara saya dekat Jepun punya Instagram untuk Adidas ni kan. So yang kita tahu information lah. Okey, dia orang panggil ataupun dia orang dapat di tag item ni keluaran daripada tahun 60-an. 60s punya item tau, Adidas. So yang ni dia boleh lebih relate dengan Earth ataupun orang panggil global, Adidas global ni. Vintage. Alright, yang datang vintage ni. Okey, yang kita nak tunjuk perbezaan ni adalah pada tag lah. Tengok. Ini tag Made in France. Kita panggil tag Ventec. Alright. Adidas Vintage Front tag Ventec. Ventec ada yang tak tulis Adidas tapi dia tulis Ventec tapi tu bukan Adidas. Okey. Yang ni dia bagi tahu Ventec. Rasanya Ventec ni kemungkinan lah. Saya pun tak sempat tengok meaning dia. Rasanya mungkin dia maksud front dia cakap vintage ke tak tahulah. Okey, creation Ventec. Okey. So dia tulis Made in France dan dekat belakang ni terlalu simple lah. Dia punya detail bagi tahu. Untuk item ni 3 kain kau tengok. 54, 34 dengan 15. Ni dia punya campur-campuran kain. Dan seterusnya bos tengok zip. Zip France pun dia dah pakai YKK. Dia dah pakai YKK Zip France ni. So brand YKK untuk zip ni awal lah dah datang kat dunia ni kan. So ni dia punya keluaran. Dan satu lagi kita tengok dia punya perbezaan stripe kalau front. Tengok. Beza daripada West Germany, Yugoslavia. Nampak? Detail untuk stripe ni beza. Inilah cara-cara kita nak tengok lah barang tu tahun bila, barang ni padu tak padu, apa dia punya keistimewaan dan potensi dia ni kita tengok. So dia punya ni kalau kita tengok daripada segi finishing, kalau saya boleh nampak lah kat sini dia tetap ada juga dia punya urat, tapi urat dia design macam bulat-bulat lah. Dan dia orang punya colour ni kemungkinan di print ataupun di colourkan sendiri, tapi rasanya macam print lah kalau tengok. Alright. Dan seterusnya dia punya item ni dia ada panggil kita akan panggil dia single pocket. Ada satu pocket dekat bawah ni. Alright, satu pocket. So single pocket ni macam biasa barang-barang yang mungkin keluar sebagai contoh ataupun barang rare. Sebab keluaran awal-awal dulu swajin, denim jacket pun mesti akan datang dengan satu pocket dulu. So kalau dapat jumpa barang-barang tu terbaik lah, padulah. So yang ni jacket dia datang single pocket. Alright, dan inilah barang daripada item Made in France, tag Ventec. Okey, dan seterusnya kita nak masuk dekat item Made in Japan. Item Made in Japan ni yang paling famous lah, yang paling orang kata laris lah kalau jualan dekat Malaysia ni ke, dekat Indonesia ke, Thailand ke, dekat Japan. Yang ni yang laris untuk item Japan. Sebab Japan ni dia dah start improvise, dia dah start bawa keluarkan beberapa design jaket yang cantik, yang terbaik.
color-color yang menawan. Okay, so saya nak tunjuk kat korang first jacket lah, first jacket untuk keluaran Japan. Okay gang, saya dah masuk dekat keluaran daripada Made in Japan lah. Okay, untuk keluaran Made in Japan ni sini. Dekat sikit kan. Okey, untuk keluaran Made in Japan ni bos tengok. Ini antara tag-tag yang terawal dekat Japan lah. Dia panggil macam tag vintage jugalah, tag biru label. Tapi yang ni keluarannya untuk ATP. Okey, ATP ni khas untuk sponsorship play tenis untuk Adidas. Mana Adidas sponsor, dia punya design ATP dan tak silap saya lah ada nama player untuk Adidas endorsement yang play main tenis. Okey. So item ni vintage ATP Made in Japan Made in Japan. Okey. Nampak kalau Japan punya finishing bos tengok. Bos tengok dia punya zip YKK, tapi YKK yang agak baru sikit daripada bos tengok vintage France tadi, vintage tu tak. Kalau yang vintage France tadi dia punya zip tu slim sikit dan tak ada beberapa structure macam dekat zip ni. Dan yang ni keluaran dia adalah logo sulam. Okey, logo sulam. Untuk yang tag vintage ATP ni dia pun keluar daripada tahun 90s 90s punya keluaran ATP ni. Dan ada keluar t-shirt, ada keluar jaket yang selalu orang nampak. Dan dia punya famous design ni saya akan tunjuk. Ada satu design ATP gambar orang tengah main tenis. Okey, yang ni saya dapat satu set dengan satu set dapat dengan dia punya seluar. So seluar ni katin bukat. So bila kita tengok daripada design seluar ni, kebarangkalian lah keluaran ni mungkin boleh kata late 70s ke early 80s lah. Sebab design bukat kan, design 70s lah kebanyakannya orang tahu. Okay, so untuk item ni logo sulam. Kalau bos tengok finishing dia punya stripe, bos tengok stripe finishing dia ala West Germany. Tapi still ada perbezaan Still boleh nampak perbezaan kalau korang kaji. Pak dia ala West Germany. Okey, ini item vintage ATP Made in Japan Okey, seterusnya kita pergi dekat design Japan yang paling hangat lah. Alright, inilah dia cakap Adidas vintage jacket. Keluaran Japan yang gila-gila punya orang nak main. Sebab apa? Campuran colour terbaik, design yang unik. Kita panggil design ni kain sambung lah kat Malaysia. Okey, sini geng. Kalau dekat Japan ni dia dah start dah yang saya cakap tadi kan. Kadang-kadang akan nampak logo tepek je Japan. Memang trademark dia logo tepek ni lah. Logo tepek ni keluaran dia memang keluaran yang kebanyakan Japan pakai lah. Okey, so ni orang panggil logo tepek, ni kain sambung. Okey, ini dia punya tag. Ingat, tag ni lah banyak orang keliru. Okey bos, nampak tag dia ni ala West Germany punya tag, betul tak? Ala tapi still ada perbezaan ingat. Okey, dia just tulis untuk BRD West Germany, brand West Germany. Okey, untuk item ni tulisan semua sebiji lah macam Jepun, West Germany punya pronunciation ataupun kita punya ejaan. Okey, ni dia punya size. Okey, untuk item ni bos, ingat item ni adalah under product by Decenter, under Adidas license. Okey, untuk label ni under license daripada West Germany. So dia dapat license daripada West Germany untuk buat tag macam ni. Alright, dan keluaran ni adalah keluaran Made in Japan. Macam mana kita nak tahu keluaran Made in Japan? Bos tengok, dia mesti akan ada tulis dekat bawah ni daripada segi font. Walaupun apa yang kita check dekat sini dia tak ada tulis Made in Japan punya nama, tapi daripada segi tulisan ni kita boleh cakap dia ni market Japan lah. So market Japan dan factory di Japan lah untuk item ni. Okey, kalau bos tengok kain yang bos tengok, dia dah bawa keluar untuk item ni dua kain. Okey, 50-50. Okey, 50 polyester, 50 cotton untuk item ni. Dan dia punya barang bos, kalau bos tengok lah kan perbezaan dia bos. Perbezaan dia dengan yang vintage awal tadi, bos tengok kepala zip lah macam biasa. Ini untuk trademark zip Japan Zip Japan ni ada yang banyak. Ada yang bawa masuk dengan Ziplon, ada bawa masuk dengan YKK. Dan dia punya perbezaan stripe bos tengok. Stripe dia ni bos tengok lain kan design dengan West Germany dengan Yugos. Tapi keluaran Japan semua sama. Dan ada perbezaan dia, jadi saya tunjuk. Ada untuk design plain lah, satu color. Dia ada beza daripada segi stripe. Dan dia punya beza ada logo dengan tak logo. So ini item 1970s dengan 80s keluaran Japan yang paling gila, yang paling ramai orang suka. Okay, dia punya color. Dia punya color dia ada banyak. Dia ada merah, hitam. Ada yang dia terbalikkan hitam merah macam ni. Yang ni dia terbalikkan lah. Dia terbalikkan merah hitam. Orang kata pairing lah. Okey. Dia sama sifat, cuma beza color. Dia ada keluar kuning biru, biru kuning, merah putih, putih merah, merah grey, grey merah. Dia akan pairing. Warna hitam putih, biru gelap putih. Lagi saya tunjuk. Okey, ada. Alright, ini biru gelap putih.
Dia biru gelap putih bos. Ini ada juga bawah biru atas putih. Biru gelap grey, dia ada banyak color. Yang warna hijau putih. Lepas tu atas ni pula putih bawah ni hijau. Dan untuk keluaran ni lah yang paling menjadi kegilaan dan harga mencecah lebih kurang 2,000 hingga ke 3,000 lah kalau satu set warna kuning biru. Kuning biru tu yang gila-gila. Memang cantik kalau korang pakai untuk item ni. So untuk keluaran Japan, kalau korang pergi menyelam jumpa item ni, korang boleh beli. Sebab barang ni payah jumpa dan sangat-sangat laris. Okey, ini keluaran-keluaran yang korang kena pegang. Ingat, dia punya colour tak silap saya lah, dia ada banyak. So dia ada so korang just doublekan kalau saya cakap merah putih, merah hitam, so dia akan ada hitam merah dah terbalikkan. So kita just bagi tahu satu dia punya root colour lah. Dia akan ada merah hitam, putih hitam, dark blue putih, hijau putih, merah grey, biru kuning, lepas biru kuning, putih hitam ataupun putih grey. Lagi dia akan ada warna orange hitam. Itu item yang gila-gila lah kalau untuk keluaran Japan ni. Dan kita sangat-sangat tengah mencari kalaulah ada keluar warna kuning hitam. Sebab tak pernah jumpa lagi. Tak tahu dia keluar ke tak keluar, tapi kita just menunggu saja. Mana tahu keluar kan warna kuning hitam, confirm harga memang meletup gila kan. Alright, seterusnya kita nak tunjuk untuk item plain daripada keluaran Japan. Tag brand West Germany dan tag official Japan punya tag 1990-an. Alright gang, inilah item Adidas vintage jacket. Orang panggil design plain dan keluaran ketiga untuk Japan 1990-an. Sebab apa? Inilah tag tag official lah, official Japan punya 1990-an. Ni tag dia tak ada tulis brand West Germany dah, BRD dah tak ada tulis. So dia tulis size ada banyak lah, daripada size 1 sampai size 7 kalau tak silap saya lah yang saya pernah jumpa. Dan untuk keluaran ni bos tengok sebab apa saya cakap dia keluaran ketiga dan apa perbezaan dia. Perbezaan yang pertama, logo daripada keluaran kedua dan ketiga beza. Logo keluaran kedua dekat bawah, keluaran ketiga dekat atas. Ingat, keluaran pertama tak ada logo, keluaran kedua ada logo kat bawah, keluaran ketiga logo kat atas. Dan perbezaan untuk keluaran kedua dan keluaran ketiga sangat-sangat beza. Yang paling utama pada tag, dan kedua bos tengok pada stripe dia. Bos tengok kepada stripe dia. Stripe dia ni yang membezakan keluaran pertama, kedua dan ketiga. Okey, pertama dan kedua sama print, yang ketiga dia dah start bos tengok ada urat macam keluaran design West Germany punya urat-urat lah. Nampak? Itulah dia punya perbezaan. Dan untuk item ni still lah guna zip YKK, ada Ziplon ada. Nampak ni YKK yang lama sikit daripada yang satu lagi yang ada structure-structure macam shape-shape petak kan. Okey, untuk keluaran ni dia ada banyak colour lah. Dia ada warna biru kuning macam biasa. Apa sahaja jaket Jepun bawa keluar dekat design-design lain, kain sambung ke plain, mesti colour dia sama. Okey, dia ada biru kuning, hijau biru, lagi dia ada merah hitam, hitam merah, biru gelap, biru cair, warna biru laut. Lagi dia akan ada warna orange hitam, warna kuning hitam. Tapi warna kuning hitam untuk item yang ketiga Adidas Vintage Japan ni kita jarang jumpa. Kuning hitam logo tanpa atas kita jarang jumpa lah. Kalau ada sangat-sangat terbaik dan sangat-sangat rare. Dan dia ada lagi warna apa, warna hitam putih dia ada bawa keluar. Jadi untuk keluaran ataupun Japan ni punya production Adidas Vintage Jacket memang banyak interaction daripada segi colour dan juga design. Jadi kalau korang pergi jumpa, ada jumpa warna pink biru ke, warna-warna yang rare dan korang rasa sedap mata memandang, insya-Allah item tu akan ada harga dan item tu adalah warna-warna item yang kepala. Okey. Jadi inilah vintage plain keluaran ketiga untuk official tag Japan 1990-an. Dan selepas ni saya akan tunjuk satu lagi jaket yang gila-gila punya. Sebab apa, design dia automatic lain dan dia hanya buat bila ada order, Adidas Vintage Walker. Dan lepas ni korang tengok video untuk item Walker ni lah. Saya akan tunjuk memang terbaik untuk item tu. Jadi korang stay tune sebab lepas ni saya masuk untuk Walker, kemudian saya terus end lah kita punya topik dan kita tunggu next topik pula. Okay, thank you. Alright, untuk item seterusnya adalah item Adidas Vintage Walker Japan. Ya bos, inilah item yang mengimbau zaman-zaman keluaran jaket-jaket pertama daripada Adidas lah. Dia orang punya, boleh kata influence by West Germany punya jaket awal-awal semua pakai kutang. Okay, yang ni keluaran tahun 19
70-an 1990-an, sorry, untuk item ni keluaran tahun 1990-an. Macam mana kita nak tahu? First kita tengok pada tag. Okey, inilah tag official daripada Japan 1990-an ke atas. Okey, inilah tag yang Japan buat. Dah tak ada tulis dah brand USB ni, tak ada tulis, dia dah just tulis under license sajalah. Okey, yang ni untuk label lah, dia akan ada size S, M, L. Okey, untuk item walker ni. Okey, item walker ni sebenarnya dia adalah made order. Macam mana kita nak tahu make order? Setengah-tengah orang dia akan dapat, macam saya punya warna biru ni, kalau sahabat tengok, saya akan dapat dekat tag bawah tu dia ada tulis tag make order. Dan kemungkinan maksud daripada make order tu just ada request saja, baru kilang tu akan buat untuk keluaran ni. Okey, keluaran ni semua dia pakai butang. Semua dia pakai butang, dan ini adalah butang-butang original daripada Japan 1990-an punya. Alright, still guna konsep yang sama, logo tampal, dan dia punya stripe colour bos tengok. Putih dengan biru gelap, dark blue, bukan putih hitam. Okey. Dan item ni memang orang kata paling smart lah kalau daripada keluaran Japan, kegilaan. Daripada kain sambung dan juga walker, kegilaan untuk benchmark keluaran Japan. Okey. Jadi item ni pula dia ada banyak color lah. Dia ada banyak color yang kita selalu nampak, dan saya bagi tahu apa color yang ada. Putih, warna hitam, warna coklat cerah, warna koko, warna biru gelap, warna merah, dan juga warna hitam. Itu keluaran untuk design walker dan color-color yang kalau rasa nak collection yang korang kena cari. Okey, ini dia item Adidas Vintage Walker. Memang cantik. Mana cikgu-cikgu yang nak masuk meeting ke, yang mana kerja-kerja officer ke, pakai ni masuk meeting memang tak ada, memang terbaik. Mana tahu ada yang nak buat pakai time kahwin kan, pakai ni memang rare, memang lain daripada lain. Mana tahu yang mana biru tu kan, rezeki saya dapat pakai time kahwin kan. Jadi ini korang jangan lepas peluang. Harga untuk item ni saya bagi tahu bukan market price, tapi harga yang orang kata sesuai lah dengan dia punya kelahiran dan dia punya design. Sebab kita nak jual, nak kata market price ni, kita jual barang bundle, barang second hand, kita tak ada siapa-siapa pun yang pegang harga ni. Macam barang-barang jual kat butik lah, sebab dah ada harga. Itulah kita panggil market price dia jual kan. So bila beli barang butik kat luar, diorang panggil ada market price. Okay, so barang ni harga dia boleh mencecah daripada 1,000 sampai ke 2,000. Tengok pada colour lah, dan juga tengok pada tahun-tahun akan datang. So bila tahun makin lama makin tua, barang masih ada, itu tak akan jadi mahal. Okey, dan seterusnya untuk item yang saya nak tunjuk, saya akan share gambar-gambar lah untuk beberapa tag, beberapa design-design ATP. Dan inilah keluaran yang terakhir. Okey, dan masa yang ada ni saya nak bagi tahulah, kena pula dengan pertanyaan kawan saya tadi kan, yang dia ada bawa member beli jaket baru. Dia tu bukan tak original, barang tu barang original, cuma barang tu dia tak vintage, dia keluaran 20 series. Okey, dan dia punya label blue tag ataupun white tag untuk item Adidas tu. Jadi kena ingat, item vintage kalau nak jual, bagi tahu detail betul-betul, bagi tahu history betul-betul. Alright, sebab apa? Bila nak beli barang vintage tu mahal. So bila mahal ni, bila pembeli tu rasa kena tipu, perasaan kita ni, kita tahu kita sakit, kita sedih. Jadi seller-seller, kalau ada yang rasa nak share lagi information dengan saya, jom kita share. Kalau ada yang tak tahu, boleh PM, kita sama-sama bincang. Okey, apa-apa pun untuk kawan saya tu, supaya bertabah lah, beli barang bukan vintage, tapi seller cakap vintage. Moga-moga korang dia bertabah, dan kalau ada rezeki datanglah kedai saya kan. Mana tahu dapat jumpa apa item yang nak. Okey, apapun teruskan support Atta Bundle. Jangan lupa like dan subscribe saya punya YouTube channel Atta Bundle. Alright, Assalamualaikum. Betul lah Ustaz, saya kena kencing lah Ustaz. Baju ni saya beli dah lah mahal. Harga boleh tahan ni, keras ni, saya beli kat seller ni. Dah lah dengan malam ni saya ada event vintage. Ini kalau saya pakai baju ni memang kena gelak je malam ni. Yalah, okay, patutnya kau dah tahu lagi kan. Kau tengok logo ni, kau dah tahu lah logo dia macam mana kan. Kau tunjuk contoh kat lu sikit kan, tengok logo kan. Ni barang rare ni kan, 1990 kan, 90 punya barang kan. Dulu kau nak tengok, kau nak tunjuk lu kan, ini buatan bila kan. Lu buka lu pun dah tahu dah kan. Lu tengok dalam kan, bulan 9 2017 kan. Ini barang pakai baru lah, bukan vintage lah ni. Itulah pasal memang kecewa lah saya Ustaz. Ya Alhamdulillah lah kan, dapat jumpa member gua tadi, dapat penerangan sikit kan tentang Adidas Vintage ni. Syukur lah kan dapat jumpa kan.
kan. Sebab kan kau datang kedai, aku pun ada kat sini kan. Jadi orang temu dengan kita kan, dapat jumpa member kau yang boleh dikatakan pakar vintage sekarang kan, Adidas. Jadi kena sabar banyak lagi kan. Buat tahu lu beli memang keras sikit ni kan. Yo, harga keras dah saya beli ni. Saya pun tak sangka lah seller ni dia boleh, dia yakin dengan saya, dia cakap barang ni barang vintage. Bila saya jumpa Ustaz, jumpa tadi owner atas bandar tu, dia terangkan memang wish nampaklah beza dia, ini bukan barang vintage kan. Ustaz lepas ni gimana Ustaz? Ya, ingat kau nak gerak dah kan. Jom kita pergi minum lah. InsyaAllah lah boleh lah kan. Jom. Tapi yelah nanti, inilah keadaan seller sekarang ni, tahu tak kan. Kadang-kadang kita jual barang tu kan, kalau kita muamalat kita tak betul kan, semua kita tak betul kan. Tapi kalau kita muamalat kita betul, alhamdulillah kan. Mula kita nak berniaga ni dengan niat yang betul, niat yang betul, muamalat betul. Bila muamalat betul, muasyarat betul. Bila muasyarat betul kan, ibadat pun dah jadi betul. Bila ibadat jadi betul, akhlak pun terbentuk. Jadi kehidupan kita ni yang nak berniaga ni pun kena bawa kehidupan cara Nabi SAW kan. Jadi insyaAllah lah, sabar banyak lagi. InsyaAllah nanti Allah SWT bagi ganjaran ganti baik dengan lu punya vintage. Bertahan dalam dilema, ingin bahagia tapi sakitku terima. Kini lelahku karena telah kulakukan segalanya. Pergi sulit bertahan sakit, kisah ini sungguhlah pahit. Sampai kapan aku terima diriku yang selalu terluka. Pergi sulit bertahan sakit,